teman setia anda. Iklan itu tadi mengimbau saat-saat sewaktu kita kecil. Saya teringat menonton anak-anak sidik sewaktu petang dan itu mengimbau kenangan kita bersama dengan RTM terus unggul sepanjang 75 tahun. Ya, betul. RTM juga sebagai satu badan penyiaran nasional dan sekarang ini boleh dikatakan menjadi satu cabaran baru untuk RTM untuk mendapatkan info-info dan juga penyiaran kandungan yang lebih pantas mengikuti trend semasa. Okey, kita nak bercakap tentang penstrukturan kandungan TV RTM. Untuk itu kita bersama dengan tetamu yang amat istimewa pada pagi ini. Kita akan persilakan Tuan Saiful Zaman Yusof yang juga akan bersama dengan kita untuk bercerita tentang penstrukturan kandungan TV RTM untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Silakan duduk Tuan. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ini kita nak bercerita tentang bersempena ulang tahun RTM yang ke-75. Sudah pasti kita melihat 5 saluran yang ketika ini kita punyai, iaitu TV OK, TV saluran berita, kita ada saluran sukan TV1 dan juga TV2, ditambah pula dengan saluran TV6. Jadi ini satu perkara yang cukup menggembirakan buat peminat-peminat RTM. Apa yang boleh dikatakan ini juga impak daripada pendigitalan yang dilakukan daripada analog kepada digital. Boleh dikongsikan secara mukadimahnya tuan. Okey, yang pertama Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia. Dan terima kasih kerana sentiasa bersama saluran-saluran TV RTM dan juga saluran-saluran radio RTM. Jadi terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia yang mengundang saya bahagian TV untuk menerangkan tentang struktur kandungan bagi saluran-saluran TV RTM. Jadi sebelum kita melonjak lebih tinggi, seeloknya kita lihat ke belakang sedikit. Bagaimana penyiaran digital di Malaysia itu dimulakan. Dia bermula pada 2001 apabila perunding ataupun negara ingin bermigrasi ataupun berhijrah ke penyiaran digital daripada penyiaran analog. Dan pada tahun 2009 RTM telah memulakan saluran percubaan yang pertama, iaitu saluran muzik aktif. Kalau pada sesiapa penonton yang masih ingat lagi lah, yang kita siarkan di Astro. Kemudian pada tahun 2011 kita memperkenalkan saluran TVI waktu itu ataupun RTMI bagi menggantikan muzik aktif. Dan dalam masa yang sama antara 2009 sehingga tahun 2015 kita memperkenalkan beberapa saluran percubaan digital, antaranya ialah saluran panggung, iaitu saluran filem drama. Kemudian kita memperkenalkan saluran arena pada waktu itu, iaitu saluran sukan. Dan seterusnya kita memperkenalkan saluran kanak-kanak dan animasi, iaitu saluran pelangi. Dan kemudian kita memperkenalkan saluran percubaan yang seterusnya, iaitu saluran ilham, iaitu saluran pengkayaan minda. Jadi dan sehingga hari ini kita mempunyai TV1, TV2, TV OK, berita RTM dan juga yang terbaru iaitu sukan RTM. Jadi mengapa RTM perlu mengenalkan semula saluran-saluran RTM dengan sifat dan konsep lebih baru sekarang ini? Okey, pendekatan untuk penyiaran digital ialah kita yang pertama ialah kepelbagaian saluran. Penyiaran digital terestrial dia boleh memperkenalkan ataupun menawarkan kepelbagaian saluran. Yang kedua, kualiti gambar dan audio yang lebih baik ataupun HD, definisi tinggi pada hari ini. Dan kemudian dia boleh membawa data, iaitu membawa data kalau hari ini, kalau penonton yang mempunyai premium box My Preview tu, dia boleh menerima hybrid broadcast broadband TV. Itu data tambahan bagi para penonton yang sedang menonton kandungan-kandungan yang sedang disiarkan. Kalau di radio kita mempunyai satu term yang kita namakan sound of the station. Tidak terkecuali TV juga identiti kepada setiap saluran tersebut. Sudah semestinya TV1, TV2, saluran sukan, saluran berita dan TV OK mempunyai identiti tersendiri. Apa yang boleh kita gambarkan kepada variasi identiti ini tuan? Okey, kita melihat selama hampir lebih satu dekad saluran-saluran TV RTM itu dia bercorak mix programming ataupun penjadualan bercampur. Jadi apabila hari ini RTM telah mempunyai 5 saluran dan kemudian ada saluran percubaan yang ke-6, jadi seeloknya kita memperkenalkan sifat-sifat yang sepatutnya berada dalam saluran-saluran TV RTM. Jadi kita mengkhususkan TV1 itu ialah untuk membina rakyat yang bermaklumat. Jadi in term ataupun erti kata membina rakyat yang bermaklumat itu kita menyiarkan kepada rakyat agenda nasional, kenegaraan, kerohanian, kemudian nilai-nilai murni, sejarah dan juga pembangunan nusa dan juga bangsa. Bagi TV2 kita menghidangkan pelbagai program hiburan yang berinformasi supaya rakyat Malaysia ataupun para penonton pada hari ini dia dapat satu bahan ataupun kandungan yang
dia hibur, tetapi dalam masa yang sama kita sampaikan informasi kepada rakyat. Kemudian untuk TV OK ialah pengkayaan minda. Di situ kita boleh menonton majalah, dokumentari bagi para penonton untuk memperkayakan minda mereka ke arah negara maju. Dan tentunya saluran sukan ialah apa saja bentuk sukan, sama ada padang, football, volleyball, e-sport, kita gabungkan dalam saluran sukan. Dan yang pastinya para penonton perlu mendapatkan sentiasa berita yang sahih di saluran berita RTM. Dan seperti kita tahu, RTM punya banyak saluran seperti TV1, TV2, TV OK dan saluran berita RTM juga. Jadi pada ulang tahun 75 RTM telah melancarkan satu lagi saluran baru, itu saluran sukan. Jadi mengapa sukan itu dipilih sebagai saluran baru RTM? Okey, kenapa kita memilih saluran sukan? Semestinya sukan untuk semua. Jadi bila sukan untuk semua, sukan itu menyatukan kita semua. Jadi dia tidak mengira bangsa, peringkat umur, kaum dan sebagainya. Kita bersama-sama menyokong negara kita dalam apa jua aspek sukan yang ada dalam negara kita ke peringkat antarabangsa. Jadi sukan memang digalakkan bagi kesihatan. Jadi seterusnya kita perlu meletakkan negara kita di mata dunia. Jadi sama-sama kita menyokong saluran sukan di My Preview, saluran 111. Ya, kita juga tidak boleh melupakan untuk saluran berita RTM yang akan menginjak kepada ulang tahunnya yang pertama untuk tahun ini juga, dan juga di bawah saluran berita RTM juga buat pertama kalinya kita mempunyai konti berita radio bervisual yang kita bawakan bersama dengan anda. Ini satu sinergi hybrid antara visual dan juga paparan audio. Jadi bagaimana idea ini boleh menghasilkan satu kualiti penyampaian lebih baik khususnya untuk kandungan saluran berita? Okey, kita ingat kembali pada tahun lepas, pada 25 Jun tahun 2020, kita telah melancarkan dan juga memperkenalkan saluran berita RTM dengan slogannya yang sahih di berita RTM. Jadi tujuan utama saluran berita RTM ni ialah untuk menyampaikan semua berita yang sahih, yang benar, supaya segala maklumat yang tidak benar itu dapat kita kemukakan apa yang sebenarnya berlaku dalam negara kita. Kita tak mahu berita-berita palsu itu tersebar. Sama juga macam hari ini, apabila berita palsu tersebar, bermaksud ketidakupayaan negara untuk berhadapan dengan masalah. Jadi kita kena membantu kerajaan supaya berita yang benar itu dapat disampaikan kepada setiap peringkat masyarakat. Dan untuk radio bervisual, bagaimana kolaborasi itu berlaku ialah supaya kita ada 3 era. Era zaman hitam putih, kemudian kita berpindah ke era TV warna, kemudian kita ke era digital, tapi kita sekarang ni berada di era multimedia. Era multimedia bermaksud kita berada di era media baru dan juga media sosial. Jadi RTM perlu meneroka segala keterbatasan yang ada pada hari ini untuk melonjakkan diri dan juga menjadi trendsetter dalam penyiaran digital nasional. Dan terdapat juga satu saluran baru di My Preview, itu saluran 113, di mana kalau kita lihat kandungannya itu tentang drama-drama retro. Jadi mengapakah memilih untuk wujudkan saluran ini juga sebenarnya? Okey, yang pertama terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana memberikan semangat kepada RTM dan juga kepada Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia supaya kita RTM must bold change. Bermaksud kita kena berubah. Jadi bila kita kena berubah, kita kena melonjak lebih tinggi. Kita kena menjadi trendsetter dalam penyiaran digital nasional. Jadi untuk melengkapkan saluran-saluran TV RTM, setelah kajian dibuat dari dahulu, pada 2005 dulu kita buat kajian sehingga ke hari ini, kita mendapati minat para penonton itu menjurus ke arah apa yang telah kita perkenalkan hari ini. Mereka suka tentang berita, informasi, hebahan, sukan, filem, drama, kanak-kanak dan juga tidak ketinggalan ingin melihat apakah yang telah pernah disiarkan 30-40 tahun dahulu. Jadi kalau kita lihat dalam penyiaran digital My TV dan juga My Preview, kita lihat dari saluran yang pertama hinggalah rasanya ada 18 saluran, tidak ada sebarang pendekatan tentang retro diperkenalkan. Jadi tujuan TV6 bukan sekadar untuk memperkenalkan retro, tetapi ialah untuk mengkaji kandungan yang berada dalam khazanah RTM. Khazanah yang tidak ternilai harganya, yang dapat kita paparkan kembali untuk kita melihat bagaimanakah evolusi itu berlaku. Apabila kita dapat melihat evolusi itu berlaku, maka akan berlakulah transisi. Apabila berlaku transisi,
RTM kena meletakkan dirinya sebagai posisi yang terbaik di kalangan para penyiar di Malaysia. Dalam kita mengajak dan juga mendapatkan kita kata variasi penonton-penonton baru untuk beberapa saluran yang baru diperkenalkan, sudah pasti kita tidak boleh melupakan peneraju untuk RTM iaitu saluran TV2 dan juga TV1 yang mempunyai pengikut-pengikut dan juga penonton setianya. Jadi mungkin dalam tempoh 75 tahun ini transformasi juga turut dilakukan untuk saluran TV1 dan TV2, tuan. Jadi bagi saluran TV1, kalau dulunya dari zaman hitam putih, kemudian dia pergi ke TV warna. Apa yang kita lihat TV1 dia berevolusi pada hari ini, tepat pada 1 April lalu, TV1 dan juga TV2 sebagai saluran yang terulung semasa ini telah berubah. Kalau disiaran di Astro, dia berubah dari standard digital ke definisi tinggi pada hari ini. Jadi kita menghidangkan kepada para penonton semua kandungan dalam definisi tinggi supaya penonton dapat merasai apakah warna dan juga dunia ria yang berada di TV1 dan TV2 dalam definisi tinggi. Bila berada dalam definisi tinggi, kita dapat melihat dari segi warna, dari segi audio, dari segi kejelasan visual yang dipaparkan. Dari segi kandungannya, pula pemilihan kandungan, bagaimana RTM dapat mengekalkan lagi agar RTM menjadi pilihan penonton untuk mendapatkan berita sahih dan juga agar terus kekal relevan di dunia semasa ini? Jadi RTM dan juga para pegawai RTM perlulah sentiasa berinovasi, sentiasa berpemikiran kreatif dan juga kritis supaya tidak sentiasa berada dalam comfort zone. Bermaksud kita sebagai stesen penyiar yang unggul dalam negara, RTM perlulah mendefinisikan dirinya sebagai trendsetter dalam dunia penyiaran terestrial di Malaysia. Kita juga tidak boleh melupakan impak beberapa saluran ataupun kandungan dan juga program-program yang memberikan kita kata kesan yang cukup positif kepada masyarakat, seperti mana antara program bual bicara keagamaan yang cukup lama disiarkan iaitu Forum Perdana Ahli Islam, malah di Selamat Pagi Malaysia juga, Berita Perdana dan juga beberapa program-program yang dianjurkan sama ada hiburan, unit drama, unit dokumentari dan juga majalah juga mempunyai pengikut dan peminatnya sendiri. Maka bukan saja kita bercerita tentang penjenamaan saluran, tetapi penjenamaan kandungan itu. Jadi apakah antara yang difikirkan sesuai dalam melihat evolusi penjenamaan kandungan dan juga program? Okey, dalam transformasi penyiaran digital RTM, kita perlu sentiasa berfikiran bagaimana untuk menstrukturkan kandungan itu menempati setiap era dan setiap zaman. Sebab RTM dengan kandungan-kandungannya perlu bersifat dinamik. Kita perlu ada satu unjuran bagaimana kandungan itu lebih kreatif. Dan kita kena sentiasa melihat saluran-saluran antarabangsa supaya kita sentiasa in trend dan dapat menyampaikan secara dinamik semua kandungan itu yang kita boleh buat trajektori lebih tinggi ke hadapan. Jadi bukan sekadar kita melihat pesaing-pesaing dalam negara, tapi kita juga perlu meletakkan RTM itu di mata dunia. Boleh cakap pasal penstrukturan banyak kandungan-kandungan yang telah distrukturkan oleh RTM. Jadi bagaimana agar kandungan ini dapat menarik minat anak-anak muda khusus zaman sekarang ini, kerana peredaran zaman semakin moden dan banyak perkara baru yang mereka peroleh. Jadi bagaimana cara itu? Kandungan-kandungan mestilah bersifat dinamik. Jika kalau dahulu kita membuat kandungan itu dia secara linear. Jadi pemikiran para penerbit, para pembekal rancangan kepada RTM perlu memikirkan secara dinamik dan secara kreatif bagaimana kandungan itu hendak disampaikan kepada para penonton secara multimedia. Dari segi angle, dari segi shot yang dipaparkan, dari segi treatment, dari segi konsep. Jadi benda-benda itu perlu sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Bila kita tidak bergerak ke hadapan, bermaksud tidak ada sebarang migrasi yang akan menjana ataupun melonjakkan pemikiran rakyat. Jadi apa yang kita terbitkan tu perlulah sentiasa memperkayakan minda rakyat supaya kita ke arah negara maju lebih mantap dan lebih dinamik. Bercakap tentang ingin menjenamakan semula program-program dan juga saluran kita ini juga pelibatan di stesen-stesen negeri, RTM negeri khususnya untuk penyiaran TV dan juga radio juga dilihat sebagai amat penting. Kalau dilihat untuk pemberitaan sendiri, penglibatan lintas langsung dari negeri-negeri juga dikelolakan setiap hari. Malah di konti-konti radio juga kita laksanakan saban hari. Jadi ini satu perkara yang dikatakan sebagai sinergi untuk membawa bukan saja RTM di Angkasa Puri tetapi juga RTM di negeri-negeri turut terlibat dalam penstrukturan semula ini, Tuan. Okey, saya suka yang perkataan sinergi. Jadi kenapa sinergi itu berlaku? Kerana kita RTM.
ataupun pernah dalam Selamat Pagi Malaysia dipersembahkan oleh saudara Fatih Hidayat, iaitu 3 aksara, bermaksud Radio Television Malaysia. Sebagai Radio Television Malaysia, radio, TV dan juga media baru haruslah bergabung. Bila kita bergabung, kita menjadi lebih perkasa untuk menyampaikan hebahan kerajaan, agenda nasional, pengkayaan minda dan juga bagaimana hebahan informasi itu dapat disampaikan kepada setiap pelosok masyarakat. Dia tidak kira di mana saja penonton berada. Dan tak kala dalam dunia multimedia ini, kita haruslah mempergunakan kelebihan penyiaran dalam talian ataupun siaran dalam talian menggunakan RTM Klik yang kita namakan hari ini ataupun RTM Mobile. Jadi kita hendakkan semua kandungan yang berada dalam RTM tu sampai menerusi apa saja akses yang boleh diterima oleh para penonton. Dan bila kita dengar RTM, pastinya orang akan menonton berita RTM kerana pasti yang sahih saja akan diberikan, dan juga Selamat Pagi Malaysia. Tapi ada juga tak tahu RTM punya banyak rancangan hiburan. Jadi bagaimana pandangan Tuan sendiri tentang penerimaan masyarakat tentang rancangan hiburan itu sendiri sebenarnya yang berada di RTM? Okey, rancangan-rancangan hiburan RTM, kita melihat pada misi RTM ialah mendidik, menghibur dan juga menyebarkan maklumat yang sahih. Jadi antara dalam 3 perkataan ataupun 3 fungsi ataupun 3 misi itu, hiburan ialah hiburan. Tapi bagaimana kita ingin menyampaikan, menghidangkan kepada para penonton hiburan yang sihat. Hiburan yang berinformasi. Sebab kita perlulah memandu jiwa, pemikiran, minda para penonton kita ke arah hiburan yang sihat. Bila kita in term of hiburan yang sihat, kita perlu meletakkan satu nilai dalam kita memilih program-program, dalam menerbitkan program-program untuk diterima oleh para penonton, dan seterusnya bagaimana untuk mendidik para penonton hiburan itu dari mula ataupun dari kecil lagi. Itu saya suka kaitkan dengan baru-baru ini kita melakukan dan juga melaksanakan konsert kita RTM Gemilang selamanya, yang mana menampilkan orkestra RTM bersempena 60 tahun. Jadi ini dilihat sebagai satu penanda aras kepada persembahan orkestra dan juga persembahan nyanyian yang berkualiti tinggi. Dan kita juga ingin mengkorelasikan apa yang disebut tadi, penseriman dalam talian, aplikasi penseriman dalam talian itu. Maka dunia sudah berubah. Media konvensional memang masih wujud, tetapi persaingan untuk media baru ini juga turut diwujudkan dan juga turut bersaing sesama sendiri. Jadi dalam hal ini, bagaimana RTM menggerakkan semua tenaga kerja, malah tenaga teknologinya untuk sama-sama bersaing, bukan saja di peringkat tempatan, tetapi juga untuk melihat apakah yang bakal ditawarkan di peringkat global juga. RTM dan dunia penyiaran digital hari ini perlulah sentiasa melihat bagaimana kita ingin merentasi keterbatasan. Dalam merentasi keterbatasan, saluran-saluran TV dan radio RTM perlulah melihat bagaimana untuk meneroka segala kemungkinan. Bila kita melihat bagaimana untuk meneroka segala kemungkinan dalam penyiaran digital hari ini, kita menggunakan segala jenis multimedia yang ada supaya semua akses. Setelah kita membuat konsert Hari RTM pada hari Sabtu lalu, itu ialah satu evolusi bagaimana RTM bermula dari zaman hitam putih ke era warna, ke era digital dan juga ke era multimedia pada hari ini. Jadi untuk mencorakkan bagaimana penyiaran RTM itu pada masa hadapan, jadi saluran-saluran TV RTM, saluran radio dan juga penseriman dalam talian perlu dapat diakses pada bila-bila masa dan di mana juga para penonton berada. Dan kalau kita banyak pencapaian RTM sepanjang 75 tahun, jadi bagaimana untuk men-setkan tanda aras supaya RTM terus kekal di mata penonton juga sekarang ini? RTM perlu bersifat dinamik. Apabila RTM perlu bersifat dinamik, RTM tidak perlu statik. RTM perlu meneroka seperti yang saya sebut, bagaimana kita nak meneroka keterbatasan. Apabila kita telah meneroka keterbatasan, maknanya kita berhijrah secara paradigm shift. Kalau kita bergerak secara paradigm shift, bermaksud kita hanya bergerak dalam rumah ataupun dalam suasana yang tersendiri. Bila kita berpindah ke paradigm shift, bermaksud kita membawa struktur kandungan lama, struktur penerbitan yang lama ke arah satu sifat yang baru. Jadi ke arah satu sifat yang baru, kita perlulah kena sentiasa bagaimana melihat segala kemungkinan itu perlu diteroka bagi menjadikan penerbitan kandungan baru itu dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya, sudah pasti dalam kita bercerita tentang evolusi, kita tidak boleh alpa kepada tanggungjawab sosial ataupun tanggungjawab RTM sendiri untuk melakukan perpaduan nasional dan juga untuk menyatukan masyarakat, malah penyatuan wilayah antara
antara Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Jadi bagaimana elemen dan juga institusi media penyiaran dan juga lidah rasmi kerajaan ini boleh digunakan secara sepenuhnya dalam kita memanfaatkan penyatuan wilayah dan juga perpaduan nasional yang diinginkan. RTM yang pertama sebagai media kerajaan perlu mengetahui apakah yang rakyat perlukan. Jadi kita kena merasai apakah denyut nadi rakyat yang ingin menonton program-program pada hari ini menerusi RTM. Dan RTM perlu sentiasa berdaya saing bagaimana untuk meneroka secara kreatif kandungan, segmen, treatment yang perlu dipaparkan kepada penonton. Dan kita sentiasa melihat dalam media sosial apakah komen-komen para penonton yang hendakkan kandungan-kandungan yang lebih menerusi RTM. Jadi menerusi penyiaran nasional ataupun kita menstrukturkan semula kembali kandungan-kandungan ataupun sifat dalam saluran-saluran TV. Penyatuan yang kita susun itu untuk bertepatan dengan kehendak masyarakat, kehendak rakyat yang ingin menonton saluran-saluran yang secara mengkhusus. Baik. Dan mungkin terakhir sekali boleh kongsikan harapan RTM dan juga saluran-saluran RTM yang telah distrukturkan dengan kandungan-kandungan baru untuk tetapan penonton di Malaysia. Juga ucapan bersempena Hari RTM juga. Okey, transformasi ini baru bermula. Bila baru bermula, kita memerlukan fasa-fasa untuk kita berevolusi ke arah yang lebih tinggi. Jadi kita telah memulakan pada 1 April yang lalu dan kita akan meneruskan kesinambungan kita yang telah berevolusi itu ke arah transformasi dan struktur yang lebih berdaya saing pada masa hadapan. Jadi untuk para penonton saluran-saluran TV RTM, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana sentiasa bersama kami dan anda boleh memberi maklum balas rasanya pada email transformasi@rtm dan juga boleh memberi maklum balas kepada dalam media sosial di saluran-saluran TV RTM. Jadi sentiasa teruskan bersama kami teman setia anda. Ya, pastinya 75 tahun RTM teman setia anda terus unggul. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program TV untuk bersama dengan kami cerita tentang persetujuan kandungan saluran TV RTM, satu perkembangan yang baik untuk kita melihat transformasi RTM sepanjang usianya 75 tahun. Ya, betul. Dan sekarang ni kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam